Berlakulah apabila nak mula naik kenderaan yang bernama Buraq, di situ sekali lagi Nabi diuji di antara dua minuman yang kita selalu tahu, antara susu dengan arak. Bukankah Nabi memilih susu? Laqad asabtal fitrah ya Muhammad, wa in ikhtartal khamar ghawat wa ghawai ummatuk, wa ghawa ummatuk. Kalaulah kamu pilih khamar tadi, pilih arak, nescaya ghawaita, kamu akan sesat dan akan sesatlah umatmu. La fa in ikhtartal khamar ghawaita wa ghawat ummatuk. Kalaulah kamu pilih khamar tadi maka kamu akan sesat dan sesatlah juga umat kamu. Yang ini menjadi pengajaran kepada kita. Apa masalahnya? Khamar, arak mudah di negara kita ni. Betapa banyak jenayah berlaku antara pengaruh alkohol. Sebab kita tahu bahawa arak dalam negara kita ni senang sangat boleh dapat. Kadang-kadang di kampung pun boleh dapat. Cap orang tua bongkok tu. Di 7-Eleven boleh dapat, dekat super 99.99 boleh dapat. Jadi dengan sebab itulah umat ini terdedah kepada arak, maka akhirnya mudah berlakunya kesesatan dan penyelewengan dan jenayah-jenayah. Jadi Nabi memilih fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Ini bermakna bahawa kita harus memilih yang suci, sebab you are what you eat. Kamu itu mengikut apa yang kamu makan. Maka baru-baru ni heboh lah kita daging kartel ni daging import tu udahlah heboh kita. Macam mana ni apa yang kita lantak sate kemarin, ya berbenar ke halal sate yang kita makan kemarin? Sup ekor yang kita makan kemarin, ekor apa bayang kalau tuan-tuan, pergi kedai mana pun ada ekor, pergi kedai mana pun ada nak sup ekor. Lalu kalau kita tanya balik, berapa ekor dia menyembelih? Yang banyak benar sup ekor, pergi kedai ni ada ekor, pergi kedai ni ada ekor. Berapa ekor dia menyembelih dalam masa sehari? Jangan kira lantok je. Benda sedap, benda sedap. Itu memberi kesan kepada kita. Bila Nabi memilih kesucian itu, maka sebenarnya itu gambaran kepada fitratullah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi maka kesucian ini sangat diperlukan, kebersihan ini sangat diperlukan. Hati kita itu, diri kita itu sangat perlu dibersihkan supaya dapat perdampingan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu tasawuf. Tak payahlah sampai ke Semangui pula nak ngaji tasawuf. Dulu tu kalau nak ngaji tasawuf kena ke Semangui. Rasa kena mikir ni apa pula tak kenanya, sama ngaji tasawuf. Semangui dulu nak ngaji tasawuf ke Semangui. Tak payah dah, boleh dah. Kita dah boleh dah mengaji tasawuf, tak payah jauh-jauh. Tapi dia fardu ain, dia bukan pilihan. Dia adalah ihsan. Dalam hadis Jibril, wa mal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dikatakan ihsan itu ialah merasakan Allah sentiasa memerhatikan diri kita. Dipanggil sebagai watchfulness, sentiasa muraqabah. Allah memerhati apa yang kita lakukan, God consciousness. Sentiasa kita merasakan ma'iyatullah, Allah bersama kita dalam cakap kita, dalam labun kita, dalam perbuatan kita, dalam niat kita, gerak-gerak hati kita, lintasan-lintasan hati kita, Allah bersama dengan kita. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wela baru nak naik Buraq dah bunyi dah, mana apa. Bila mana Buraq itu dinaiki, mula-mula Buraq itu agak liar,
sehinggalah ditenangkan, ya, sehinggalah ditenangkan oleh Jibril alaihi salam. Kemudian di sinilah perdampingan Jibril sebagai mursyid. Artinya apa tuan-tuan dan puan? Apa pengajarannya? Dalam hidup kita ini mesti ada mursyid, mesti ada yang membimbing kita dalam tarbiyah, dalam pendidikan. Mau tidak mau kita mesti ada guru, mesti ada pembimbing yang boleh menjadi rujukan kepada kita. Ya, selain daripada kita ada sistem, ada kurikulumnya, ada manhajnya, ya. Kemudian kita ada lingkungan, mesra lingkungan yang islami, ya, lingkungan yang islamik. Dalam masa yang sama, jangan kita tidak ada sesiapa yang membimbing kita dalam hidup kita ini. Sebab itulah kita dahulu jadikan antara lain pimpinan-pimpinan kita, ya tak, di masjid, dalam kampung, yang boleh membimbing kita. Itu maknanya kita kata bahawa yang membimbing Nabi dalam perjalanan ini adalah Jibril alaihi salam. Sebab itulah Nabi dikatakan sebagai Nabiyul Muayyad. Maknanya yang dibantu, yang didokong. Siapa yang menyokongnya? Jibril alaihissalam. Jadi perjalanan itu bukan sendiri, perjalanan itu terbimbing. Maka dalam kehidupan kita pun kita mesti ada yang membimbing kita. Jangan lepas diri begitu saja. Walaupun kita dah beranak renik sekalipun, ya, sekalipun dah beranak berenik, ada orang yang kita jadikan sebagai sumber rujukan untuk kita mendapat bimbingan yang berterusan. Ringkas ceritanya, berjalanlah demo berdua naik buruk ni tadi. Nabi je lah, Jibril tak payah, dia perjalanannya sebatas cahaya juga, benda dia daripada cahaya. Singgahlah mula-mula tempat yang Nabi singgah ialah tempat yang banyak pohon tamar, dan Jibril suruh turun solat 2 rakaat. Habis bagi salam kiri dan kanan, Nabi tengok dalam kelam-kelam malam itu pohon-pohon tamar. Lalu Nabi tanya kepada Jibril, apa nama tempat ini wahai Jibril? Jibril kata, hadhihi Taibah wa hadhihi Darul Hijrah. Jawapannya itu ada nilai tambahnya yang membawa harapan masa depan. Yang saya sebut tadi bahawa peristiwa ini adalah jambatan masa depan, bridging the future. Apa jawapannya? Dia kata hadhihi Taibah wa hadhihi Darul Hijrah. Itu saya kata bridging the future tadi. Maknanya itu satu jawapan yang membawa cahaya di hujung terowong. Apa jawapannya? Pertama dia kata tempat ini, kata Jibril, Taibah. Taibah ni subur. Dan Taibah itu nama lain kepada Yasrib. Dulu kita dengar nasyid Sulis, ya Taibah, ya dawa ayyana ashtaqna lik, ya hawana dana, ya hawana dana. Itu Taibah lah tu. Nasyid tu sebenarnya merujuk kepada Madinah. Ya dawa ayyan. Dawa tu maknanya ialah ubat kepada mata. Bila kita tengok Madinah tu, ya Allah, terubat kita. Ya, bila sampai Madinah tu terubat, hilang segala susah hati. Ya. Ya hawa nadana. Hawa ni ialah kerinduan yang menggamit. Nadana yang menggamit kami. Ya hawa nadana. Itu Taibah. Jadi di sisi para malaikat di alam malakut, Yasrib ini namanya ialah Taibah. Di sisi orang Arab namanya Yasrib. Tapi Nabi tukar daripada Yasrib kepada Madinah Al-Munawwarah. Sebab Yasrib itu membawa maksud penyakit wabak musim sejuk. Ya, yang dikatakan Yasrib itu ialah penyakit wabak yang datang kerana angin samum di musim sejuk. Angin di musim sejuk Madinah ni, ya Allah, sampai ke tulang sejuknya. Ya tak? Sampai ke tulang sejuknya. Taib. Jadi jawapan tu ada nilai tambahnya sebab Nabi kata Jibril, hadhihi Taibah wa hadhihi Darul Hijrah. Ini adalah Taibah dan ini juga adalah tempat untuk berhijrah esok.